Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia rahmat-Nya jua kita ni dapat bersama-sama dalam rancangan di ambang Ramadan, yang mana rancangan ini akan berusaha menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan persiapan kita ni untuk menjelang Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita ni pada tahun ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluaran kali ini, kita ni akan berusaha membicarakan satu tajuk yang cukup menarik, iaitu Ramadan bulan mulia. Para penonton yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Mafhumnya masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu adalah pada bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Para penonton yang dirahmati Allah, kenapa bulan Ramadan perlu kita ni anggap sebagai bulan yang mulia? Bulan untuk meningkatkan ketakwaan kita ni. Kerana itu Ramadan dikaitkan dengan bulan Al-Quran. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Baik, perkataan bertakwa iaitu tattaqun menjadi satu indikator kepada kita ni bulan ini merupakan bulan yang mulia. Apabila kita ni mempertingkatkan ibadah kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ni dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan kitab yang penuh dengan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kitab yang tidak diragui. Jelas di sana menggunakan perkataan muttaqin. Dalam firman yang lain, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman pula dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu, iaitu Taurat, Injil, Zabur, dan mereka penuh yakin adanya hari akhirat. Jelasnya kepada kita ni, ini di antara satu mukaddimah kenapa bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan yang mulia. Baik, 5 alasan kenapa bulan Ramadan kita ni kenali dengan bulan yang mulia. Alasan yang pertama, iaitu bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan. Baik, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Mafhumnya, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya, bulan Ramadan disediakan untuk mengampunkan dosa-dosa kita ni dan tidak diberikan pada bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain hanya pada pengampunan yang biasa-biasa saja. Tetapi bulan Ramadan dijanjikan dengan pahala yang berlipat kali ganda dan sehinggakan bulan Ramadan dikenali sebagai bulan pengampunan. Alasan yang kedua, para penonton yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkatan. Para ulama menjelaskan makna berkat itu sendiri. Berkat merupakan ziyadatul khair. Apabila kita ni menerima satu keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, ini bermakna
kita akan mengundang berbagai jenis kebaikan-kebaikan yang indah kita ni sangka-sangka. Hadis Nabi SAW, "Atakum Ramadana syahrun mubarak." Dijelaskan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan khabar gembira pada sahabat. Kenapa? Kerana tibanya bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Baik, seterusnya alasan yang ketiga. Puasa adalah ibadah yang paling istimewa. Masya Allah. Kita ni lihat firman Allah Subhanahu wa taala berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'afu lahul hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'atin di'fin, qala Allahu azza wa jal illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Mafhumnya, maksudnya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat kali gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat, iaitu 700 kali ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya kecuali amalan puasa, yang mana amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya puasa ni bukanlah suatu perkara yang dapat kita ni pandang ringan. Apabila kita ni melakukan suruhan Allah, maka Allah sendirilah yang akan membalas pahala dengan sebaik-baik balasan. Dan kita ni tidak tahu nilai macam mana yang akan kita ni perolehi, melainkan Allah akan memberikan nilai yang berlipat kali ganda. Para penonton yang dirahmati Allah, alasan yang keempat. Bulan Ramadan terkandung di dalamnya satu malam yang kita ni kenali sebagai Al-Qadr, iaitu Lailatul Qadr. Yang mana Lailatul Qadr ini merupakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita ni diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadr ini, kita ni akan memperolehi kebaikan yang diumpamakan seperti kita ni melakukan kebaikan bahkan lebih baik daripada 1000 bulan yang ada. Masya Allah. Dan sebab itu kita ni pada ketika berada di akhir-akhir bulan Ramadan, kita ni sering dinasihatkan untuk memperbanyakkan doa kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ni berjumpa dengan bulan ataupun agar kita ni berjumpa dengan Lailatul Qadar itu sendiri. Di antara doanya, Allahumma inna ka'afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Dikaulah yang Maha Pengampun, Maha Pemurah, lagi suka mengampun, maka ampunilah dan lindungilah diriku. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, yang kelima, alasan kenapa Ramadan merupakan bulan yang mulia, iaitu masuk syurga melalui pintu khas. Masya Allah. Orang yang berpuasa, Allah akan sediakan satu pintu khas untuk dimasuki oleh orang tersebut untuk kita ni menuju ke dalam syurga. Sesungguhnya berdasarkan hadis Nabi SAW, sesungguhnya di syurga itu ada sebuah pintu yang disebut Rayyan, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Tidak dibolehkan seseorang pun memasukinya, melainkan mereka. Ketika memasuki pintu tersebut, semuanya, kemudian pintu tersebut akan ditutup untuk selama-lamanya. Baik, akhir sekali sebagai kesimpulan, muliakanlah bulan Ramadan dengan selayaknya. Yang pertama, kita ni bersyukur kerana kita ni diberi peluang untuk berjumpa Ramadan untuk kalian ni. Yang kedua, peluang beribadah sebanyak-banyaknya perlu kita ni kuatkan, perlu kita ni tingkatkan. Yang ketiga, kenapa? Kita ni indah tahu adakah Ramadan ini mungkin saja Ramadan yang terakhir untuk kita ni. Dan yang terakhir, peringatan untuk kita ni semua, jangan sampai kita ni jadi orang yang celaka kerana mensia-siakan Ramadan, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syakiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang manusia yang bertemu dengan Ramadan tetapi keluar Ramadan tanpa diampuni segala dosa-dosanya. Untuk akhirnya, sama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.